Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya ingin kongsikan kepada anda satu dapatan daripada Harapan Daily. Jaga-jaga siapa buat TikTok bacaan kunut nazilah, ajak doakan musibah kepada Perdana Menteri. Ini betul-betul tindakan yang bagi saya betul-betul tak berakal lah. Bayangkan Perdana Menteri yang kita sanjung, Perdana Menteri yang memimpin negara ini, didoakan doa musibah. Ini pada pendapat netizen, ramai netizen kata, ajaran siapalah yang membuat seperti ini? Pemimpin negara sepatutnya didoakan yang baik-baik, memimpin negara dengan cara yang terbaik, memimpin negara dengan hikmat daripada Allah. Ini didoakanlah pula dapat musibah. Ini pastilah satu tindakan yang betul-betul tidak bermoral. Perkara ini memang dikecam. Apapun agama, saya yakin tiada yang mengajarkan untuk didoakan pemimpin itu musibah. Tak tahulah ini ajaran mana. Adakah itu sebenarnya ajaran agama atau ajaran parti semata-mata? Melampau apabila penyokong pembangkang membuat hantaran satu akaun TikTok yang menyertakan bacaan kunut nazilah sambil mengajak orang ramai mendoakan musibah ke atas Perdana Menteri. Susulan itu, Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia JAKIM akan membuat laporan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, JAKIM sekaligus menyerahkan kepada MCMC untuk menyiasat dan mengambil tindakan ke atas akaun itu. Kita akan meminta MCMC menilai kandungan berkenan dan terpulang kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan lanjut, katanya pada sidang media selepas merasmikan program Jelajah Madani Ulama dan Umara Peringkat Zon Utara di Ipoh hari ini. Beliau menegaskan, tindakan pengguna media sosial terbabit tidak sepatutnya berlaku. Malah ia bertentangan dengan ajaran Islam. Katanya lagi, jika terdapat perbezaan pandangan atau pendapat, ia boleh dizahirkan dengan beradab, menerusi cara yang betul. Katanya lagi, mengadakan doa supaya pemimpin-pemimpin dilaknat itu bukan ajaran agama kita. Katanya lagi, Nabi Muhammad mengajar berkasih sayang, kata beliau. Sekiranya ada beza pandangan atau pendapat, apatah lagi dengan pemimpin seagama kita, sepatutnya kita menzahirkan, biarlah dengan adab dan cara yang betul, tambahnya lagi. Saudara-saudara sekalian, apabila diberikan amaran seperti ini oleh JAKIM, anda harus percaya. Mana yang nak dipercaya? Orang politik ataupun Jabatan Agama Islam Kemajuan Agama Islam Malaysia JAKIM. Kalau JAKIM, dia tiada kepentingan langsung mana-mana parti politik, tetapi parti politik ini banyaklah caranya untuk memenangi hati rakyat, mendapatkan sokongan, termasuklah berani menunggang agama, dan lagi teruk berani pula menganjurkan doa kunut nazilah, ajak doa musibah kepada PM. Ini bukan dibuat oleh parti pembangkang, tetapi penyokong pembangkang pula. Penyokong-penyokong pembangkang ini sepatutnya diajar oleh para pemimpin pembangkang, khususnya parti PAS, untuk berubah dan tidak melakukan perbuatan yang jahat seperti ini. Mendoakan musibah ke atas Perdana Menteri itu perbuatan yang benar-benar tidak diajar oleh agama manapun. Susulan itu, JAKIM telah membuat laporan dan mohon MCMC mengambil tindakan. Betul lah, kita harapkan MCMC mengambil tindakan sekeras-kerasnya, tegas kepada orang-orang seperti ini. Yang hairannya, bila orang itu sudah ditahan, direman, disiasat, barulah orang kata tiada kebebasan bercakap, ada penganiayaan dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka lah yang memang membuta tuli, sanggup ditunggang oleh orang-orang politik semata-mata untuk menjatuhkan pemimpin.
Perbuatan itu perbuatan paling dayus sekali. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, ini berita paling menggemparkan seluruh politik Malaysia. Hamzah Zainuddin bakal naik pangkat, Peja pula lepas jawatan Timbalan Presiden Bersatu. Nak tanya sekarang, perlembagaan Parti Bersatu kini mula cerca merebak. Ada beberapa peraturan dan juga perlembagaan Parti Bersatu itu mensyaratkan untuk beberapa orang tidak dapat menjadi calon, tidak dapat menjadi pemimpin utama dalam parti itu kalau tidak sampai beberapa penggal menjadi kepimpinan. Jadi sekarang ini perlembagaan dalam Parti Bersatu dilihat mula cerca merebak. Ubah sini, ubah sana kerana ikut keperluan dan tekak sendiri. Setiausaha Agung Parti Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kini bakal naik pangkat dengan menyandang jawatan Timbalan Presiden pada pemilihan parti akan datang. Perkara tersebut diumumkan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mendedahkan. Perkembangan terbaru itu merupakan hasil perbincangan serta kesepakatan Timbalan Presiden Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu bersama ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT dalam pertemuan baru-baru ini. Saya dapat pandangan yang mana Peja Ahmad Faizal bersedia berundur setapak ke belakang untuk tawarkan diri jawatan Naib Presiden. Kebetulan dalam barisan Naib Presiden hanya ada 2, 1 yang tidak diisi katanya. Beliau tidak bertanding Timbalan kerana beri ruang kepada Hamzah untuk mengambil tugas sebagai Timbalan Presiden katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi persoalan netizen dalam isu ini ialah kata mereka, kenapa sampai begini boleh berlaku? Apa sebenarnya rancangan teknik yang mereka ingin lakukan? Yang lebih mengecewakan dan kesiannya ialah Peja kini tidak ada apa-apa lagi. Peja kini macam telah dipandang sebelah mata. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN turut mengumumkan jawatan Setiausaha Agung Bersatu akan ditawarkan kepada Datuk Seri Mohamed Azmin Ali kerana ketokohan serta kemampuan Ketua Bersatu Selangor itu menjalankan tugas sebagai Ketua Pembangkang di Dewan Undangan Negeri Dun Negeri berkenan. Baguslah tu. Bagi lagilah banyak-banyak jawatan kepada Azmin Ali. Manalah tahu dia akan bertahan di Bersatu dan dia tidak mengkhianati Bersatu. Sebab Azmin Ali dulu dia sejarahnya tak puas, sudah jadi Timbalan Presiden, masih lagi keluar daripada parti BKR dan kata netizen semata-mata mahu jadi presiden dan mahu jadi Perdana Menteri. Tak sabar lagi, keluarlah parti PKR. Jadi kata mereka, bagi lagilah banyak-banyak jawatan kepada Azmin Ali. Semoga ketokohan beliau yang lompat parti mengkhianati Pakatan Harapan itu juga terserlah di Parti Bersatu nanti, kata mereka lagi. Ada juga yang kata mereka lagi, tindakan Muhyiddin membuat seperti ini seakan-akan menidakkan pemilihan dalam parti tersebut. Sementara itu, mengulas mengenai tindakan susulan selepas Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul memutuskan tiada kekosongan kerusi parlimen yang disandang 6 bekas ahli parlimen Bersatu, Muhyiddin menjelaskan perkara itu sedang dalam pertimbangan dan telah diserahkan kepada pihak peguam. Kita sudah lantik peguam untuk meneliti perkara itu. Kita kena kaji dari sudut perlembagaan berkaitan akta anti lompat parti dan sebagainya, katanya lagi. Kita ada tempat yang boleh mengadu, iaitu mahkamah. Dan pada kami, keputusan yang dibuat speaker tidak mengikut perlembagaan. Jadi saluran yang ada hanya mahkamah, ujarnya lagi. Saudara, ramai yang menuntut Muhyiddin supaya berhentilah bermain tentang 6 ahli parlimen Bersatu yang tidak berjadi kosongkan kerusi mereka itu kerana itu hanya buang masa. Duluan sudah ada, tidak mungkin mahkamah akan campur tangan dalam hal yang melibatkan keputusan Speaker Dewan Rakyat, kata mereka. Kerana kalau mahkamah campur tangan dalam keputusan Speaker, maka itu sudah melanggar pengasingan kuasa yang ada di Malaysia. Mereka tak boleh kacau keputusan Speaker. Keputusan Speaker adalah muktamad, dan kalau itu berlaku, maka akan berlakulah
kecelaruan ataupun perlembagaan yang akan menjadi huru hara. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu ini. Kemana Peja selepas ini? Tak kecewa kah Peja? Dan lebih penting lagi, Peja, oh Peja, janganlah sampai merana pula. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini satu lagi pendedahan yang pastinya paling dibenci oleh Parti Bersatu. Apabila sudah terang lagi bersuluh, sudah terang disuluh lagi. Pasal bersatulah. Undang-undang anti lompat parti lompang. Rupa-rupanya masalah kelompangan undang-undang anti lompat parti ini bukan disebabkan oleh Speaker Dewan Rakyat yang disebut-sebut. Jauh sekali salah Anwar Ibrahim. Salah sebenarnya adalah kepada Parti Bersatu, khususnya pimpinan Muhyiddin Yassin. Ahli Parlimen Bangi, Serezan Johan menegaskan bahawa Bersatu ketika menjadi kerajaan tidak bersetuju bahawa wakil rakyat yang dipecat perlu mengosongkan kerusi. Oleh sebab itu katanya, perkara 49E Perlembagaan Persekutuan mengenai lompat parti mempunyai kelompangan yang ketara. Dengan keputusan Speaker dalam hal 6 ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri, tiba masa kita pertimbangkan untuk pindah perkara 49E dalam kurungan 2 kurungan C perlembagaan. Katanya Bersatu adalah puncak mengapa kita ada kelompangan ini yang cuba diperbaiki melalui pindaan oleh parti politik dalam perlembagaan parti. Selepas 6 ahli parlimen menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri, barulah mereka terhege-hege untuk pindah perlembagaan mereka. Kalau nak faham lagi, mudah saja. Kelompangan yang berlaku dalam Akta Anti Lompat Parti sudah dibaca, sudah dihidu oleh parti-parti yang lain seperti UMNO, PKR, Amanah dan DAP. Dan pas sekali, satu-satunya yang tidak dapat menghidu atau sudah menghidu tetapi tidak mengambil apa-apa tindakan ialah Parti Bersatu. Pada peringkat awal mereka tidak mengambil tindakan karena mereka merasakan Akta Anti Lompat Parti itu sudah sempurna. Tetapi parti yang lain seperti PKR, UMNO, mereka tahu ada kelompangan berlaku kalau ahli mereka menyokong pembangkang ataupun sesiapa yang tidak mengikut en blok. Mereka mengenakan tindakan saman, pampasan dan juga boleh dikenakan lompat parti. Mereka buat itu untuk menutup kelompangan perlembagaan itu. Parti UMNO, PKR dan DAP serta Amanah, mereka membuat pindaan dalam perlembagaan parti masing-masing. Mereka memasukkan klausa denda, saman, pampasan ataupun bersetuju mengosongkan kerusi. Dengan tindakan itu, maka langkah Sheraton 2.0 tidak menjadi. Walaupun Hadi Muhyiddin pada waktu itu berulang kali kata dah cukup jomblo, ada SD dan sebagainya, tak menjadi juga kerana parti seperti UMNO dan PKR sudah menutup lompang itu melalui pindaan perlembagaan parti mereka. Tetapi Parti Bersatu tidak buat. Akhirnya barulah terhege-hege membuat pindaan perlembagaan mereka karena mereka tahu sudah bahawa mereka kini terkena sendiri. Itu sebabnya apa yang berlaku sekarang, kata Serezan, adalah masalah daripada Bersatu. Kalau bukan kerana Bersatu, undang-undang anti lompat parti kita akan lebih ampuh, katanya lagi. Bab kata pepatah Inggris, mereka order of their own misfortune, ataupun menulis mereka punya kerugian sendiri. Untuk rekod, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin pada tahun 2022 tidak bersetuju seorang ahli parlimen yang dipecat daripada parti atau meninggalkan parti atas sebab-sebab tertentu perlu mengosongkan kerusinya. Pendirian Muhyiddin yang juga ahli parlimen Pagoh itu dinyatakannya dalam mesyuarat khas parlimen bagi membentang dan membahaskan rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan nombor 3 pada April 2022.
Mengulas lanjut, Syahrizan bertanyakan sama ada Bersatu yang juga sekutu PAS dalam blok Perikatan Nasional PN itu akan melakukan pusingan new. Persoalan yang saya ingin utarakan kepada Bersatu adalah, adakah Anda semua bersedia untuk U-turn pendirian Anda dan sokong pindaan kepada perkara 49E Perlembagaan Persekutuan? Soalnya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Siapa tak kenal dengan Akmal Saleh, panglima perang boykot sini, boykot sana. Tapi tak apalah, itu hak dia untuk memboikot mana-mana yang dia suka. Tapi yang menjadi kehairanan netizen dan juga pemerhati politik ialah, mengapa Akmal Saleh begitu banyak menyerang kerajaan tapi tak pernah lihat Akmal hentam Perikatan Nasional. Itulah yang menghairankan sekali. Akmal Saleh mungkin lupa beliau ialah seorang ahli dalam parti, beliau adalah ahli dalam komponen Kerajaan Perpaduan Madani. Beliau mungkin lupa yang beliau hentam itu ialah parti beliau sendiri. Sehingga ada netizen kata, Akmal Saleh ini sebenarnya DNA-nya apa? DNA UMNO kah? DNA Parti Bersatu? Adakah Akmal Saleh sebenarnya berminat untuk menjadi pembangkang? Kata netizen, tiada masalah kalau Akmal Saleh desak Ahmad Zahid Hamidi supaya keluar daripada Kerajaan Perpaduan. Kalau betul-betul dia nak. Ini dia sibuk pula hentam Kerajaan Perikatan Nasional, tidak. Tapi hentam Kerajaan Anwar Ibrahim Zahid Hamidi dia mau pula. Jangan-jangan takut-takut nanti beliau akan mengalami nasib yang sama, yaitu dipecat daripada UMNO. Jangan sampai itu pula berlaku, tapi tiada yang mustahil dalam dunia politik di Malaysia. Dan paling teruk sekali ialah kalau Akmal Saleh tiba-tiba lompat parti, keluar daripada UMNO menyertai Parti Perikatan Nasional pula. Mungkin kalau tiada akta anti lompat parti silap-silap hari bulan, beliau sudah pun melakukan perkara itu. Tapi oleh kerana adanya akta lompat parti, Akmal Saleh mungkin tak dapat buat lakukan itu. Hari ini netizen kata Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh lupa daratan. Beliau mungkin tak tahu kalau bukan mereka jadi kerajaan, silap hari bulan UMNO khususnya Barisan Nasional juga sudah mungkin berkubur dan tidak lagi dapat melakukan apa-apa. Jangan salahkan orang sahaja Akmal Saleh. Kena yang Anda kritik itu ialah Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Kabinet itu adalah UMNO. Anda hentam kerajaan, sebenarnya Anda ludah muka sendiri. Akmal Saleh lebih banyak mengkritik Kerajaan Perpaduan berbanding Perikatan Nasional. Bahkan pandangannya kini selari dengan kumpulan itu. Adakah Akmal Saleh benar-benar nak jadi pembangkang? Netizen kata, silakanlah Akmal Saleh keluar saja daripada Kerajaan Perpaduan yang Anda benci ini. Jadilah pula Perikatan Nasional. Nak lihat di sana berjayakah tidak Akmal Saleh, kata mereka. Beliau dianggap tidak lagi mengikut tradisi pemuda UMNO yang sentiasa mendukung parti dan presidennya. Yang hairannya, kenapa Zahid Hamidi dibiarkan saja langau yang mengganggu beliau dalam Kerajaan Perpaduan ini. Timbalan Pengerusi Amanah Pulau Pinang, Dr. Zaidi Zakaria berkata, adalah lebih baik jika Adun Merliau itu berfikir sekali lagi. Halat tujuannya sama ada beliau sesuai atau tidak bersama dengan Kerajaan Perpaduan. Ketua Pemuda UMNO ini tidak pernah dilihat mengkritik Perikatan Nasional. Bahkan banyak suaranya selari dengan Perikatan Nasional, kata netizen. Itu sebabnya dilihat macam seakan-akan tindakan Akmal Saleh ini mensabotaj kerajaan, mensabotaj UMNO, mensabotaj Barisan Nasional sendiri. Manakan tidak, beliau selari dengan pendapat Perikatan Nasional. Bila orang-orang akar umbi UMNO mendengarnya, mereka pasti akan menyokong Perikatan Nasional sebab mereka sangka Akmal Saleh sudah sama dengan Perikatan Nasional. Ketua Pemuda UMNO dulu-dulu sentiasa mendukung Presiden Parti dan partinya. Ketua Pemuda UMNO Akmal pula nampak tidak ikut tradisi Pemuda UMNO.
Akmal juga dilihat rapat dan amat mesra dengan pemimpin Armada Bersatu. Tidak mesra dia dengan pemimpin-pemimpin Pemuda Pakatan Harapan. Jika setiap perkara tidak setuju dengan kerajaan perpaduan, sentiasa selari dengan pandangan Perikatan Nasional, eloklah fikir sekali lagi hala tuju kamu, sesuaikah bersama perpaduan, katanya dalam hantaran di Facebook hari ini. Zaidi berkata, terserlah sikap Akmal yang bagai gunting dalam lipatan, api dalam sekam, dan musuh dalam selimut. Tidakkan kamu tidak menguntungkan UMNO, tidak menguntungkan perpaduan, ujarnya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi, bye-bye.